taraf pendidikan beliau adalah sarjana muda bidang Usuluddin Al-Azhar dan juga master bidang hadis Open American University Cairo. Kini calon PhD bidang Quran Sunnah di IIUM Gombak, dan pengalaman dakwah beliau panel Lajnah Tahqiq Hadis Kementerian Dalam Negeri CEC tahun 2023 dan 2024, Ketua Pegawai Pengurusan Darul Hikmah Datuk Keramat, host program 40 Kalam Junjungan TV Hijrah setiap Ahad 7.30 malam, dan juga host program Mutiara Nabawi Radio IKIM setiap Jumaat 3.15 petang. Kita teruskan kepada Ustaz ceramah seorang lagi, penceramah kita seorang lagi, iaitu namanya diberi Ustaz Ahmad Hafiz bin Muhammad Rozmizi. Kini bertempat di Semenih, Selangor. Dan juga taraf pendidikan beliau di Universiti Sains Islam Malaysia USIM, sedang menyambung Master Syariah. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, sarjana muda pengajian Islam dengan kepujian Syariah. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS, Diploma Pengajian Syariah dan juga Syariah. Pondok Yakubah Berangan Kelantan, mempelajari pelbagai kitab seperti tafsir, hadis, fiqh, akidah, makulat dan tasawuf. Di pengalaman bekerja beliau di Fellow Nadwah Ahli Sunnah wal Jamaah Jabatan Mufti Negeri Perak 2024, Esko Pertubuhan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Islami pada tahun 2023, Pertubuhan Muzakarah Hadis dan Syariat Kelantan sebagai setiausaha kerja, pendakwah bebas pada tahun 2017, Jabatan Mufti Negeri Sabah, panel penyemak bahagian penerbitan berunsur Islam pada tahun 2016, dan juga Pertubuhan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia sebagai setiausaha pada tahun 2016 hinggalah 2019. Dan hasil penulisan beliau antaranya iaitu Majlis Tahlilan Polemik Sepanjang Zaman, kajian 4 tahun. Yang lainnya ringkasan hujah rungkaian khilafiyah, kenapa kita bermazhab Syafi'i, kamu serang kami terang, 40 ibadah disangkakan adat, terjemahan dan syarahan Qawaid Al-Aqaid li Imam Al-Ghazali, dan ada banyak lagi. Pengalaman beliau penceramah jabatan TOT Nadwah Jabatan Mufti Negeri Perak pada bulan Mei 2024, panel Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bulan Oktober 2023, pembentang kertas kerja panel pakar akidah MKI pada bulan September 2023, pembentang kertas kerja Muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Terengganu Ogos 2023, wacana hadis peringkat negeri Melaka Ogos 2023, guru jemputan pengajian akidah Mahat Tafiz Integrasi Selangor pada tahun 2023, penceramah akidah bulanan Jabatan Akauntan Negara Putrajaya, dan ada banyak lagi pengalaman beliau. Jadi dengan sini akhirlah perkongsian sedikit sebanyak penceramah kita pada malam ini. Dengan ini ambillah ilmu yang disampaikan. Semoga dengan ilmu yang disampaikannya kita dapat ambil iktibar dan juga kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada lain. Dengan itu saya serahkan majlis seterusnya untuk mulakan majlis, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita kembali sekali lagi ke dalam program podcast Al-Bayan siri yang ke-6 bersama dengan Ustaz Tariq Al-Azhari. Jadi ini program anjuran daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk merungkaikan isu-isu semasa. Antara isu semasa yang dihadapi oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan, ada beberapa orang di dalam orang Nogori lah Ustaz yang dilihat membawa satu pemikiran yang dipanggil dalam bahasa Arabnya Quraniyun, dan di dalam bahasa Melayu yang moden yang kita kenali sebagai golongan anti hadis. Jadi saya jemput Ustaz kali ini ni sebagai panel kerana saya tengok dari segi perbahasan kelompok anti hadis ni Ustaz, dia bawa hujah bagi orang awam nampak kuat. Nampak oh betul lah kita kena pegang Quran. So dia apa-apa Quran. Kalau ada hukum yang tak sabit dalam Al-Quran, maka macam tak payah buat lah. Jadi di negara Arab dia panggil kelompok ni Quraniyun. Nampak macam suci lah. Nampak macam baik orang yang nak berpegang dengan Al-Quran, apa salahnya. Tapi kita nak Ustaz hurai dulu, perkenalkan dulu tentang Quraniyun ni, kelompok anti hadis. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Quraniyun ataupun anti hadis ni sebenarnya ada macam-macam nama lah. Ya. Dipanggil Quraniyun, ada yang dipanggil anti hadis, ada yang dipanggil Munkirus Sunnah, Munkirul Hadis. Jadi nama macam-macam, tapi dia punya intipati samalah. Yang penting dia tolak hadis. Jadi golongan Quraniyun ni macam Ustaz sebutkan tadi, yang mereka nak pegang dengan Quran semata-mata dan tak nak berpegang dengan hadis, dengan beberapa alasan yang mereka cipta sendiri. Apabila alasan-alasan tu kita timbang, kita mendapati alasan tu tak boleh pakai pun. Ya. Walaupun nampak dia daripada sudut ilmiahnya macam gempak lah alasan-alasan tu. Kan? Jadi sebenarnya bila kita timbang tak boleh pakai. Dan golongan Quraniyun ni, dia adalah satu golongan yang Nabi dah sebut, yang Nabi kata akan wujud nanti. Okey. Satu ancaman akan datang. Ya, kita boleh katakan antara fitnah akhir zaman. Maksudnya Nabi dah predik tentang kemunculan golongan ni. Dalam satu hadis Nabi sebut, yushaku ar-rajulu yaq'udu ala arikatihi fayuhaddathu bi hadithin minni faqala bainana wa bainakum kitabullah. Nabi kata hampir-hampir nanti akan ada satu orang, dia bersandar pada kerusi malas dia, kerusi dia. Bila disampaikan kepadanya satu hadis daripada hadis aku, maka dia menyatakan pemutus antara saya dengan kalian adalah Quran saja. Masya Allah. Apa yang Quran kata halal, kami kata halal. Apa yang Quran kata haram, maka kami kata haram. Nabi menggambarkan satu lelaki yang akan ada, yang Masya Allah, yang hebatnya, golongan ni pada zaman Nabi tak ada. Tak ada. Mustahil sahabat tolak hadis, tolak Nabi ya. Zaman sahabat pun tak ada. Ya. Mana mungkin contoh zaman Sayyidina Umar masih ada orang berani tolak hadis. Tak ada. Orang baru angkat suara dekat Masjid Nabawi, Sayyidina Umar dah cari dengan cemeti nak pukul orang tu. Bayangkan mana mungkin zaman sahabat ada orang tolak hadis. Apa berlaku contohnya? Jadi zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, tapi Nabi dah bagi tahu siap-siap akan ada. Mm-mm. Jadi sebenarnya kita kata kemunculan golongan anti hadis ni
membuktikan mukjizat Nabi SAW. Betul. Jadi itu gambaran lah, ya, memang adalah golongan ni mengikut hadis Nabi, memang ada. Dia kalau kita katakan kelompok anti hadis, dia bukan berkembang dengan seperti mazhab-mazhab, kan? Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Dia macam tiba-tiba muncul. Ya. Apa sebenarnya yang menjadi faktor seseorang tu dia boleh terfikir untuk tolak hadis dan nak pakai Al-Quran saja? Saya tengok sebenarnya anti hadis ni kita boleh bahagi beberapa cabang lah, kita katakan. Ada golongan yang di anti hadis tapi dia hanya tolak hadis yang kita panggil khabar ahad. Okey. Tapi hadis mutawatir diterima. Golongan ni dah muncul daripada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang membanteras golongan ini. Ya. Lalu dikenali Imam Syafi'i sebagai Nasirus Sunnah. Jadi golongan ni dah ada dulu. Kemudian ada golongan yang tolak hadis, bukan ditolak hadis yang khabar ahad ni. Semua dibalun. Yang khabar ahad mutawatir semua dia tolak. Dan ada juga satu aliran yang juga muncul juga, mereka tidaklah menolak semua hadis, tapi mereka tolak hadis dhaif sahaja. Okey. Ini pun masih boleh disifatkan sebagai anti hadis. Kan? Okey. Kalau kita nak bicara tentang golongan yang tolak hadis secara total, khabar ahad, mutawatir, dhaif, sahih, hasan, semua dibantai tolak, maka punca timbulnya golongan ni sebenarnya adalah berpunca daripada orientalis. Ya. Kan? Kalau kita tengok semua tekong-tekong anti hadis ni, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, semua daripada mereka ini educated di tempat-tempat adanya orientalis. Kalau yang pertama yang tolak hadis ahad sahaja, yang ketiga tolak hadis dhaif sahaja, itu boleh kita katakan orang-orang yang dalam bidang agama lah. Ya, betul. Tetapi yang kedua ni dia bukan bidang agama, dia terpengaruh dengan orientalis. Ya. Berat tu. Sebab dia asal tolak hadis ni sebenarnya diwujudkan orientalis sebagai salah satu cara nak meruntuhkan Islam tu sendiri. So diorang create macam-macam alasan, macam-macam keraguan, dan mereka salurkan kepada orang-orang yang mereka tak kuat daripada segi pendidikan agama. Diorang orang-orang yang anti hadis ni otak dia power. Ni daripada golongan elit, ya. Kalau kat Malaysia, golongan yang tolak hadis ni ada yang lawyer, okey. Ada doktor, ada engineer, ada wartawan, ada penulis buku, sastrawan. Semua yang otak tip-top punya orang. Ya. Sayangnya mereka mengambil ilmu agama bukan dengan cara yang sepatutnya. Mengambil ilmu agama dengan cara yang tidak mengikut saluran yang tepat. Senang cerita, mereka tidak bertalaqi dengan ulama, tidak mengaji kitab turath. Ambil pula ilmu agama daripada golongan-golongan yang setakat mereka ini sebenarnya mengajar ilmu agama tapi tidak beriman pun kepada agama. Itu yang saya kata tadi. Asal usul muncul anti hadis ni puncanya daripada orientalis. Mereka mendidik beberapa orang Islam ni supaya sebarkan benda tu. Itu yang mula-mula muncul. Jadi bertambah ramai lah. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam sebahagian fatwa negeri-negeri yang ada, menggolongkan golongan anti hadis ni sebagai ajaran sesat. So sesat di sisi ahli sunnah ada yang sesat sampai tahap kufur, ada sesat tidak kufur. So kalau tiga peringkat tadi tu, macam mana Ustaz nampak secara umum? Bukan nak kufurkan orang, tapi pandangan para ulama. Bila macam ni Ustaz, bila kita kata hadis, orang yang menolak hadis ni kan, sebenarnya itu satu benda yang terlalu berat. Imam As-Suyuti dalam kitab beliau bertajuk Miftahul Jannah fil Ihtijaj bis Sunnah, beliau terang-terang beliau kata orang yang menolak hadis setelah dia ketahui hadis itu sabit dengan syarat-syarat tu, maka dia dah terkeluar daripada agama, kufur. Itu kata-kata Imam Syafi'i. Ya, Imam Suyuti.
Dan pandangan Imam Suyuti lah dipetik di peringkat beberapa jabatan mufti yang saya setakat dapat tengok. Jabatan Mufti Terengganu pada tahun 1995, awal lagi 1995, dan beberapa jabatan mufti lain, mereka menyatakan sesiapa yang yang mengamalkan isi kandungan sekian buku-buku anti hadis ni, golongan-golongan anti hadis kat Malaysia ni, siapa beramal dengan isi kandungan tu, maka mereka adalah murtad, terkeluar daripada agama. Masya-Allah. Jadi memang ada fatwa yang diwartakan di peringkat beberapa negeri. Walaupun dah lama 1995, sebab zaman tu memang kecoh satu Malaysia dengan kemunculan golongan ni. Ya. Jadi keluar fatwa tu. Jadi kita tidak menafikan bahawa orang yang menolak hadis setelah hadis itu sabit, maksudnya hadis itu sahih, dia tahu hadis itu sahih tapi dia tolak juga, orang ini memang murtad, terkeluar daripada agama. Sebab apa? Sebab dia dah bercanggah dengan Quran sendiri. Kan? Bila dia walaupun mengaku saya ni beramal dengan Quran, bila dia tolak hadis, dia dah bercanggah dengan Quran. Jadi apakah situasi orang yang bercanggah dengan Quran? Tak ada jawapan lain lah, Ustaz. Ya. Memang terkeluar daripada Islam lah. Menafikan Al-Quran sekali lah. Menafikan Al-Quran sekali. Dan kita tahu orang yang menolak walau satu huruf daripada Quran, dia murtad daripada agama. Ini sekian firman Allah yang menyuruh pegang dengan Nabi, pegang dengan hadis Nabi, taat pada Nabi. Dibantai tolak. Maksudnya dia dah menolak sebahagian daripada Quran. Jadi memang macam itulah. Tu. Tapi kalau kita tengok sebegitu beratnya golongan anti hadis ni, yang kita boleh golongkan yang terkeluar pada Islam tu, yang tolak semua lah, kan? Jadi makna kata di Malaysia ni ada tak tindakan yang diambil sebenarnya? Sebab Ustaz di bahagian lajnah hadis, bawah JAKIM ke KDN? KDN, okey. So golongan anti hadis ni adakah mempunyai suatu undang-undang khusus untuk kita bawa ke mahkamah? Sebab kita tak boleh kata oh kau tolak hadis kau kafir, tak kan? So kita kena bawa ke mahkamah. Ada tak undang-undang sebenarnya? Yang setakat saya perasan perkembangan golongan anti hadis di Malaysia. Anti hadis di Malaysia ni bermula disebarkan, dipelopori oleh seorang individu, nama dia Kasim Ahmad almarhum, meninggal lah. Beliau ini berguru dengan seorang yang juga anti hadis, nama dia Dr. Rashad Khalifah. Malaysia ke? Bukan. Ini asal Mesir punya orang. Oh. Dia ni kira tekong besar di peringkat dunia. Rashad Khalifah ni. Dia walaupun asal Mesir tapi dia berpusat di Amerika Syarikat. Kat situlah direkrut orang-orang untuk sebarkan kefahaman dia tu. Salah seorang yang direkrut oleh Dr. Rashad Khalifah ini adalah kalau tak silap dia pun doktor juga, Dr. Kasim Ahmad. Jadi bila Dr. Kasim Ahmad dia dah belajar ke Amerika Syarikat apa semua, dia balik Malaysia, dia sebarkan kefahaman dia. Dia menulis beberapa buku. Banyak. 2 buku dia tulis untuk ketengahkan idea dia. Kemudian dia membuat satu jemaah, satu persatuan, nama dia Jemaah Al-Quran Malaysia. Oh, JAM. Memang Quranium betul lah. JAM. Kan? Dan JAM ni dia dah buat, tapi bila nak daftar di ROS zaman tu tak diluluskan. So dia tukar nama pertubuhan tu, pertubuhan lain, Jemaah Falsafah Malaysia macam tu, dan didaftarkan. Dan ahli-ahli JAM ni, macam saya kata tadi, Quranium ni orang-orang elit, orang pandai, bijak pandai kan. Dia orang mendapat peluang untuk menulis di surat-surat khabar Malaysia ketika itu. La haula wala quwwata. Antaranya surat khabar berita mingguan satu dengan surat khabar Watan. 2 surat khabar, dia ada ruangan untuk tulis. Jadi masa itulah Malaysia dikejutkan dengan kemunculan benda ni. Keluarnya buku-buku Dr. Kasim Ahmad, dengan bila orang dah mula-mula tulis surat khabar, kecoh. Ramailah ulama-ulama kita masa tu tulis kitab untuk menolak mereka. Maka di situ adanya undang-undang tu diperketatkan. Semua majlis-majlis fatwa di negeri mewartakan kesesatan jemaah ni
dan buku-buku Dr. Kasim Ahmad diharamkan. Dan kat situ juga mereka kata barang siapa yang mengamalkan isi kandungan buku-buku ni dengan penulis-penulis lain, mereka murtad keluar daripada agama. Secara umum tu lah. Ya. Jadi actually siapa-siapa yang ketengahkan semula idea-idea ni memang boleh didakwa di mahkamah Pada warta yang sama. Ya. Itu di Malaysia. Kalau di luar negara ataupun kita kata tanah Arab sendiri, ada tak tokoh yang membawa fikrah ataupun pemikiran Qurani ni, anti hadis? Tokoh di Malaysia, dia dapat pemikiran tu daripada tokoh Arab. Jadi kat situ asal usul dia. Kalau di negara Arab contohnya ada tokoh yang kontroversi, antaranya nama dia Mahmud Abu Rayyah, yang mengarang satu kitab tajuk dia Adwa' ala Sunnah Nabawiyah. Kitab ni bila keluar bergoncang satu dunia, sebab dia mempertikaikan hadis tu daripada segi akar tunjangnya. Lalu kitab ini dibalas semula oleh ramai ulama, antaranya Syekh Abdul Rahman Muallimi, antaranya Syekh Muhammad Abu Syuhbah. Ramai rot balik kitab tu menjelaskan tentang kepincangan kitab ni. Kemudian ada lagi tokoh nama dia Muhammad Amin. Dia juga membawa idea yang sama. Dan seorang lagi tokoh yang meninggal bau-bau ni, tak jauh sangat daripada kita, nama dia Jamal Banna. Jamal Banna ni adik bongsu kepada Syekh Hasan Banna. Masya Allah. Anak kepada Syekh Ahmad Banna. Syekh Ahmad Banna ni ulama hadis, tokoh ahli sunnah wal jamaah, bertarikat Syazuliyah Khusafiyah. Anak beliau Syekh Hasan Banna. Anak bongsu beliau nama dia Jamal Banna. Jamal Banna ni memang osah kontroversi betul lah. Dia punya kitab-kitab banyak mempertikaikan, sampai pertikaikan Quran pun ada. Mempertikaikan hadis tu dah biasa dah. Dia banyak menulis kitab mempertikaikan dengan alasan tajdid, pembaharuan. Kita kena membawa pembaharuan, kita tak boleh macam ni apa semua. Ini antara tokoh-tokoh yang famous lah. Daripada tokoh-tokoh ni jugalah akhirnya datang ke Malaysia, dibawa oleh Kasim Ahmad dan sebagainya. Dan tokoh-tokoh ni pun ada guru mereka. Antara yang menyebarkan kepahaman ni juga terhadap tokoh-tokoh ini, Syekh Muhammad Abduh, yang membawa madrasah Al-Aqliyah, yang memahami hadis bertunjangkan akal, ke peringkat dia menolak mukjizat-mukjizat Nabi sebab mukjizat tak masuk akal. Innalillah. Dia pertikaikan. Jadi rentetan daripada madrasah Al-Aqliyah ni yang memang dia nak faham Quran tu semata-mata pakai akal. Maka lahirlah golongan-golongan yang lebih ekstrim dalam menggunakan logik akal. Itu yang keluar anti hadis tu. Itu yang menyebabkan golongan LD, cendekiawan, orang-orang yang belajar peringkat-peringkat tinggi boleh terpengaruh sebab dia guna akal. Tapi kita start bagi satu je lah. Apa kaedah akal yang dia guna untuk tolak penghujahan hadis? Tapi ustaz kena jawab balik lah, takut ada yang dengar dan dia pegang sini. Contoh, ramai golongan ni dia kata dia nak tolak keseluruhan hadis. So dia datangkan beberapa contoh hadis yang kita rasa tak kena dengan akal. Dengan beberapa contoh ni dia nak tolak semua hadis. Antara hadis yang famous dia orang suka bawa, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syurbi ahadikum falyaghmishu." Bila jatuh lalat dalam air kamu, colupkan dia. Lepas tu buang. Kata Nabi. Hadis sahih. Tak apa Ustaz, Negeri Sembilan sikit tak apa Tak apa. Saya muka Hindustan, lidah Negeri Sembilan. Jadi kalau ikut akal, kita akan terfikir, apalah Nabi suruh colupkan lalat dalam air kan? Kita rasa pelik kan? Tapi itulah yang Nabi sebut dalam hadis. Baik. Ini contoh hadis yang mereka bawa menunjukkan, apa ni hadis macam ni?
takkan kita nak amalkan hadis ni? Jadi ini jadi bola tanggung dia orang. Ya. Nak tolak semua hadis, nak kata hadis ni tak boleh pakai, hadis ni. Okey. Hadis ini dikaji di peringkat tertinggi dunia Islam mengkaji hadis ini. Ramai saintis Islam membuktikan bahawa lalat ni pada satu sayap sebelah dia ni membawa penyakit ataupun racun. Satu lagi sayap sebelah dia bawa ubat ataupun Antibody dia antibody untuk racun tadi. Kalau tak dia pun mati. Kan? So bila dia masuk dalam air, kita takut-takut yang masuk dalam air tu yang racun tu tadi. Maka dengan colok dia masuk dalam, maka Neutral balik. jadi neutral lah balik. Itu sebab Nabi suruh colok kan. Bila golongan anti hadis gunakan hadis ni nak membuktikan hadis tak boleh pakai lah, tak boleh, tak masuk akal lah, maka pembuktian saintifik menunjukkan sebaliknya. Bahawa Nabi bila sebut hadis tu menunjukkan kebenaran hadis, mukjizat Nabi. Macam mana Nabi tahu yang lalat tu ada bawa racun, ada bawa antibody? Macam mana Nabi boleh tahu? Zaman tu tak ada lagi tu nak check mikroskop pun. Mana nak cakap Mana nak cakap benda tu. Itulah mukjizat. Kan? Hadis yang asalnya nak digunakan untuk tolak hadis Nabi, akhirnya menjadi bukti kebenaran hadis tu sendiri. Ini satu contoh, Ustaz. Ada contoh-contoh lain. Contoh dia orang gunakan juga hadis-hadis yang tentang Nabi kata, dia orang kata ni, Nabi ni membawa pemikiran negatif terhadap anjing. Kan banyak hadis-hadis yang Nabi kata siapa bela anjing kat rumah akan dihapuskan daripada pahala dia setiap hari sebanyak 2 qirat. Siapa banyak hadis-hadis yang tentang anjing ni kan. Jadi dia orang kata, tengok, takkan kita nak beramal dengan hadis ni padahal hadis ni mempunyai membawa pemikiran negatif terhadap anjing. Kan anjing tu pun makhluk Allah juga. Kenapa hadis mengajarkan kita benci kepada anjing? Dan ini pun dijawab oleh para ulama. Ulama kata yang Nabi kata tak boleh bela, yang Nabi kata perlu dibunuh anjing-anjing ni, bukan semua anjing. Anjing-anjing yang membawa bahaya dan membawa mudarat, itu yang Nabi kata kena bunuh. Itu yang Nabi tak bagi boleh kat rumah. Sebaliknya, anjing-anjing yang ada manfaat, terang-terang Nabi kata boleh bela. Kan dalam hadis Nabi ada sebut, semua anjing tu tak boleh dibela melainkan anjing yang digunakan untuk memburu. Anjing yang menjaga rumah, anjing yang menjaga kebun. 3 jenis anjing ni Nabi kata tak berdosa kalau bela. Kan? Jadi maksudnya adalah Nabi kata bunuh anjing, Nabi kata bela anjing ni boleh ni khusus kepada anjing yang membawa mudarat. 2 minggu lepas Ustaz, ada orang mesej saya tanya, dia kata, Ustaz, taman saya ni Ustaz, dia kata banyak sangat anjing-anjing. Potang-potang budak-budak nak keluar main pun takut sebab anjing penuh ke taman. Anjing tu koncing dekat kereta lah, buang tai situ-situ lah. Orang tu tanya saya, kalau macam tu Ustaz, boleh tak dan letak racun dekat anjing tu? Saya kata, tunggulah aku kena tanya dulu ustaz-ustaz lain. Jadi saya rujuklah beberapa ustaz-ustaz yang memang pakar dalam fiqh dan apa semua. Kata mereka, selagi anjing tu membawa mudarat dan ancaman, boleh bunuh. Anjing liar. Anjing liar, menakut-nakutkan orang, membuang najis meratur-ratur, boleh menyebabkan tersebarnya penyakit. Macam mana kalau ada seorang budak main dekat taman, kena gigit dia anjing tu? Ada kes. Memang ada kes kan? Jadi saya jawab, boleh bunuh anjing tu. Tapi adakah dia bererti kita ni benci ke semua anjing kat dunia ni? Tidak. Tidaklah bererti macam tu. Anjing yang membawa mudarat, anjing yang membawa ancaman, kita bunuh lah. Memang boleh bunuh pun. Takkanlah kita bawa anjing tu tidur kat rumah kita pula, ya tak? Tak masuk akal lah. Jadi mereka nak gunakan hadis-hadis yang Nabi melarang anjing apa semua ni untuk menyatakan hadis ni tak boleh kita pakai.
Dia terlupa ada satu lagi hadis Nabi. Ya. Nabi pernah sebut tentang seorang lelaki daripada Bani Israel. Dia merentas di padang pasir dalam keadaan dahaga. Dia jumpa satu perigi air, dia ambil air itu dia minum. Bila dia keluar daripada perigi itu, dia tengok ada seekor anjing. Anjing yang juga kehausan. Lelaki ni masuk balik dalam perigi itu, dia bawa air itu, dia bagi anjing itu minum. Anjing itu pun minum. Maka Nabi sebut, kerana perbuatan ihsan lelaki ni pada anjing itu, Allah ampunkan dosa lelaki ni dan Allah bagi dia masuk syurga. Masya Allah. Kan? Kenapa golongan ni tak tengok hadis tu? Ya. Mereka Rahmatnya Islam di situ. kan? Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bukanlah Nabi suruh benci, bersikap negatif dengan anjing. Tapi kita kena maklum anjing itu satu jenis binatang yang ada kalanya membawa ancaman dan mudarat. Ya. Kan? Tapi kalau kita kata sebelum tu cerita yang bagi minum pada anjing ni, yang biasa tersebar adalah seorang wanita yang pelacur ataupun yang banyak dosa lah, tersesat di pada pasir dan sebagainya. So versi yang sahihnya adalah lelaki Bani Israel. Lelaki daripada Bani Israel. Masya Allah. Okay. Jadi Ustaz dah kemukakan contoh. Maksudnya kaedah anti hadis ni mereka bawa beberapa contoh yang mereka rasa kuat, bersalahan dengan fakta ataupun data yang ada. Mereka guna kata tengok hadis tak boleh pakai. Tetapi contoh hadis tentang lalat masuk dalam bokah masuk dalam bekas tadi tu, bila dah ada pembuktian sains, apa mereka kata? Mungkin di sana mereka masih mempertikaikan juga hadis itu dengan meragukan pembuktian sains tu. Di sisi mereka tak nak ambil. Di sisi mereka mereka mempertikaikanlah, meragukan pula. Kalau hadis tu pun dia meragukan, petahlah sangat dengan kajian saintifik, ya tak? Jadi dia ada cara pula untuk menolak kajian saintifik tu. Dia sebenarnya kalau kita tengok dia punya pergerakan yang agak terancang, berstruktur dan sebagainya. Kalau kita katakan ajaran sesat lain, dia ada motivasi dia. Syiah dia ada motivasi dia sendiri. Khawarij ada motivasi dia sendiri. Tapi golongan yang dikatakan sebagai anti hadis ni, apa motivasi dia sebenar? Saya boleh simpulkan motivasi dia dua. Pertama, dia merasukkan cara dia nak memartabatkan Quran adalah dengan menolak hadis. Sebab dia kata bila ada hadis ni orang tak pandang Quran. Dia faham macam tu. Okey. Motivasi dia nombor dua adalah dia merasakan bahawa hadis ini menjadi punca umat Islam berbalah. Bertelagah, berpecah belah. Jadi bagi dia, bila dia dah berjaya mengekang umat Islam daripada beramal dengan hadis ni, bagi dia dah berjaya mempersatukan umat Islam. Okey. Tu cerita dengan dia. Dua motivasi ni nampak ada niat yang murni, Ya. tapi cara yang salah. Macam biasa Ustaz. Macam biasa. Semua yang menyeleweng ni mesti ada niat yang suci dan ikhlas, tapi caranya tak tepat. Okey. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut tentang niat yang murni ni. Kita rehat sebentar untuk bagi laluan azan. InsyaAllah kita sambung selepas azan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
biasanya ulama akan takwil hadis tu, bagi kena, bagi tahlil sikit dengan kau. Jangan hadis lalat tu. Ulama dulu memang tak ada jalan yang lari, takwil susah. Bila adakan pendapat atau sains atau ilmiah, kita nampak tak boleh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke dalam podcast Al-Bayan sesi yang kedua, membincangkan kelompok yang kita panggil sebagai Quraniyun. Satu istilah yang nampak murni baik kerana seorang yang nak berpegang dengan Al-Quran tetapi tersilap langkah dengan membuang peranan hadis di dalam sumber hukum Islam. Jadi kita nak bagi panah baliklah tentang isu ini. Sebenarnya di sisi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, sumber hukum Islam ni apa dia? Berapa? Kalau kita tengok balik daripada segi dasarnya, pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah ni siapa dia kan? Tu kena faham dulu. Kalau siapa tu ulama ahli sunnah wal jamaah tu tak clear, maka jawapan dia pun lagi tak clear lah kan? Ya. Kita kata yang dimaksudkan ulama ahli sunnah wal jamaah adalah ulama empat mazhab. Empat mazhab. Yang mazhab Hanafinya, yang Malikinya, yang Syafi'inya, yang Hambalinya. Jadi empat mazhab ni sebenarnya mereka ada dua jenis sumber perundangan. Pertama, sumber perundangan yang disepakati oleh empat-empat mazhab. Dengan yang kedua, sumber perundangan yang tidak disepakati oleh empat mazhab. Ada mazhab kata nak guna ni, tapi mazhab lain tak guna tu. Mazhab kata nak guna tu, ada yang kata tak guna ni. Contoh, ada sumber perundangan nama dia, contoh dia apa? Saddu Zara'i'. Ada mazhab guna, ada mazhab tak nak terima. Ada sumber nama dia Amal Ahlul Madinah. Mazhab Maliki guna, mazhab lain tak guna. Al-Istishab, Al-Istihsan. Saya ingat semua benda ni bukan sebab apa. Sebab dulu belajar TM SPM dulu. Ya. Kan, dulu kita ambil subjek PSI. Pendidikan Syariah Islamiah, ada dibincangkan sumber perundangan hukum yang disepakati dengan tak disepakati. Okay. Jadi yang tak disepakati ada 7 atau 8. Tapi yang disepakati oleh semua ulama empat mazhab ada 4 sumber. Quran, hadis, ijma', qiyas. Empat mazhab ahli sunnah tidak berselisih pandangan untuk menerima 4 ini sebagai sumber hukum. Dia kalau sumber tu 4, orang anti hadis, dia nak pegang Al-Quran, dan 3 lagi dia tolak. Ya. Apa tak lagi kita kata nak ijma' qiyas, kalau hadis pun dia tak nak pegang. Betul. Jadi kalaulah dia boleh buang 3 tu,
Adakah golongan anti hadis mempunyai hukum yang berbeza dengan yang kita duk amal? Kita tengok macam saya sebut mula-mula tadilah. Sebenarnya kalau dia dah buang 3, sebenarnya dia dah buang 4. Ya. Quran pun dia tak pakai. Al-Quran pun buat dah. Itu daripada satu sudut lah. Jadi pengamalan di sisi mereka, hukum hakam di sisi mereka hanya apa yang ada dalam Quran saja. Walaupun kita tahu apa yang dalam Quran itu dalam banyak perkara-perkara tidak ada tafsil. Kan, kalau kita tengok kenapa ulama meletakkan as-sunnah ni, hadis ni pada tempat kedua dalam perundangan syariat Islam. Kita cuba tengok kata-kata seorang tabi'in nama dia Makhul Asy-Syami. Beliau kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beliau kata Al-Quranu ahwaju ila sunnah min hajati sunnah ila Al-Quran. Quran tu lebih berhajat kepada sunnah berbanding hajat sunnah kepada Quran. Kena terperinci tu Ustaz. Kata-kata ni kalau kita betul kita nak faham kan, Quran lebih memerlukan sunnah sebab Quran tak boleh difahami kecuali dengan sunnah. Ya. Contoh dia mudah saja. Dalam Quran Allah Ta'ala kata aqimus solah. Kalau berhenti setakat aqimus solah, terpinggul-pinggul lah kita. Kita nak sembahyang apa? 5 waktu. Mana kita tahu solat ni ada 5 waktu? Dalam Quran hanya disebut 3 waktu je. Tapi kita sembahyang 5 waktu. Tang mana datang 5 waktu ni? Kalau bukan daripada sunnah. Kita sembahyang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Mana dapat bondo-bondo ni? Kalau daripada sunnah. Kita sembahyang qabliyah, kita sembahyang ba'diyah. Ada tak Quran kata ada qabliyah ba'diyah? Tak ada. Kita dapat daripada sunnah. Jadi kalau tak ada sunnah tu, Quran tak dapat dipraktikkan oleh sesiapa pun. Maka sebab tu ulama kata Quran ni untuk kita nak praktikkan dia mesti kena ada sunnah. Sunnah tu sendiri dia ada sunnah yang mutawatir, ahad tu diri sendiri dinilai sahih, hasan, dhaif. Tadi Ustaz kata antara contoh ataupun antara kategori orang yang anti hadis adalah orang yang tolak hadis dhaif. Ya. Jadi sekarang ni kita dengarlah ada orang yang menyamakan dhaif dengan maudhu'. Kita yang mengaji hadis ni kita tak kata dhaif, memanglah maudhu' tu sebahagian daripada dhaif dan dia paling peringkat paling buruk. Tapi menyamakan dari sudut mardud langsung tak boleh amal. Jadi macam mana kita nak jawab bahawa kelompok-kelompok yang tolak hadis dhaif ni, kita nak jawab bahawa sebenarnya ulama muktabar kata boleh pakai. Saya tengok ada satu konsep piramid yang sangat penting untuk semua umat Islam kena faham. Bila kita kata hadis ni sebagai sumber kedua dalam perundangan Islam, kita kena faham bukan semua hadis itu termasuk dalam kategori perundangan Islam. Ulama sesuaikan penggunaan hadis ini mengikut keutamaan bidangnya. Contoh, dalam bidang akidah, bukan semua hadis diterima pakai dalam bidang akidah. Mengikut ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah kata dalam bidang akidah, hadis yang kita boleh guna pakai hanya hadis mutawatir. Hadis yang walaupun khabar ahad, hadis yang walaupun sahih, belum tentu boleh digunakan pakai dalam bidang akidah. Ini kena jelas. Ada satu aliran kata tak apa, hadis yang bukan mutawatir pun kita boleh pakai. Kalau ambil pandangan ini, banyak cacat merebak akan berlaku dalam bidang akidah. Itu satu. Benda paling utama tu akidah kan. Jadi benda yang paling utama dalam Islam ni, akidah ni, dia mesti hadis yang paling power sekali. Which is mutawatir. Bawah daripada akidah tu kita ada hukum hakam. Halal haram, boleh tak boleh. Yang ni pula sebab dia melibatkan dosa pahala,
Maka hadis yang boleh guna pakai kat sini adalah hadis sahih dan hasan. Mengikut pandangan jumhur, sahih dan hasan kita boleh guna untuk keluar hukum hakam. Ini haram. Apa dalilnya? Dalil dia mesti kena sahih ataupun hasan. Ini wajib. Apa dalilnya? Dalil dia kena sahih ataupun hasan. Bawah daripada hukum hakam, kita ada satu bondo yang kita panggil fadail. Fadail ni dia tak melibatkan dosa pahala. Dia lebihan, kita panggil bonus. Maka fadail ini sebab dia bukanlah benda yang terlalu utama sangat di bawah-bawah, maka ulama setuju menggunakan hadis yang tidaklah terlalu ketat sangat, apa yang kita panggil sebagai dhaif. Saya ramai bila timbul isu tentang masalah orang samakan dhaif dengan maudhu' ni. Jawapan saya mudah je. Kita ikut ulama kita. Ulama kita ni clear tuan-tuan. Ulama kita ni dah tegaskan. Kalau kata Imam Nawawi, hampir-hampir Imam Nawawi menukilkan ijma' bahawa hadis dhaif boleh diamalkan dalam bab fadail a'mal. Kita ikut je lah Imam Nawawi. Pelah payah benar. Pelah nak puning-puning benar. Nak kulu kile. Dah benda dah jelas kot. Dan saya tengok orang yang samakan dhaif dengan maudhu', hakikatnya mereka sedang melakukan satu jenayah yang besar dalam Islam. Sebab apa saya kata macam tu? Kerana ulama-ulama hadis kita, mereka tidak pernah membuang dhaif. Imam Al-Bukhari, adakah Imam Al-Bukhari menyamakan dhaif dengan maudhu'? Tidak. Jawapannya tidak. Apa buktinya? Buktinya dalam kitab Imam Bukhari yang bernama Adabul Mufrad. Saya berani cakap sebab saya mengajar kitab tu kat Seroman. Jadi saya mengajar kitab tu, saya tengok, saya kata lebih separuh daripada kitab Adabul Mufrad adalah hadis dhaif. Agak-agak Imam Bukhari tahu tak hadis dhaif? Mesti tahu. Mestilah dia tahu. Kenapa dia masukkan dalam kitab tu? Sebab Imam Bukhari tidak meminggirkan hadis dhaif. Macam tu je. Imam Muslim tak meminggirkan hadis dhaif. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, semua tidak membuang hadis dhaif. Kalau semua tak membuang hadis dhaif, dah kenapa pula zaman ni ada orang menyeru untuk samakan dhaif dengan palsu, yang akhirnya dia kata buanglah dhaif tu sebab dah sama dengan palsu. Kenapa kamu mengajak kepada satu benda yang tak pernah diajak oleh imam-imam kita? Itu jenayah tu. Tang mana kau dapet benda tu? Tiba-tiba je kan. Tapi kita tengok ada buku macam contoh Sahih Ibnu Katsir, Sahih Tirmizi. Jadi ulama-ulama yang awal karang kitab tu, takkan dia tak tahu tu hadis dhaif ataupun riwayat tu riwayat dhaif. Jadi dia dah masuk kan. Jadi ada orang lain yang mungkin dia rasa dia lagi pandai lah kot, so dia kata ini yang Sahih Tirmizi, ini Sahih Ibnu Katsir, ini Sahih sekian-sekian. Apa hujah para ulama untuk kritik orang-orang macam ni? Jadi bila keluar seorang syekh yang membuat kerja mengasingkan Sahih Abu Daud, dhaif Abu Daud, Sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi, Sunan Nasa'i, dhaif. Jadi perkara ini memang ulama tak setuju sangatlah. Sehingga kan ada seorang ulama besar daripada Mesir, nama dia Syekh Mahmud Syekh Mamduh. Beliau mengarang kitab 6 jilid. 6 jilid beliau karang untuk mengkritik perbuatan ini. Kitab itu bertajuk At-Ta'rif bi Awham man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Jadi bila kita baca kitab ni, kita kaji kitab ni, memang nampak salah sangatlah. Memang perbuatan itu satu perbuatan yang pada hakikatnya mencemarkan turaf ulama-ulama kita. Imam Abu Daud contoh, dia buat Sunan Abu Daud, dia masukkan sahih, hasan dan dhaif dengan tujuannya supaya tiga-tiga ni ada tompek-tompek yang boleh diamalkan. Ya. Kita lah datang mandai-mandai pecahan ni dhaif, tak payah buat, tak payah ambil. Ini sahih, ni juga kita ambil. Siapa kita, siapa Imam Abu Daud? Ya. Siapa kita, siapa Imam Tirmizi?
Siapa kita, siapa Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Macam kita lah mandai-mandai lagi handa pula daripada imam-imam itu. Siapa buat kojo tu? Ada seorang syekh. Ya, kita tak nafikan lah beliau mungkin seorang ilmuwan besar, nama dia Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi perbuatan beliau itu juga diperjuangkan juga oleh anak-anak murid beliau. Anak-anak murid beliau perjuangkan juga kerja itu sampai tersebar di seluruh dunia. Dan Syekh Albani adalah salah seorang yang berpandangan untuk membuang hadis dhaif. Samakan dhaif dengan maudhu'. Sebab tu sebelum Syekh Albani upkan balik masalah ni, masalah menyamakan dhaif dengan maudhu' ni hampir-hampir tak ada. Dalam kitab-kitab ulama tak dibincang pun masalah ni. Cuma datang Syekh Albani ni bila upkan masalah tu, jadi haro telaga sana telaga sini, ulama menjawab, ulama membalas balik. Yang jelasnya kita terkilan dengan perbuatan ini kerana seolah-olah ini menyuruh untuk kita membuang sebahagian daripada turas-turas ulama itu. Ya. Sebahagian daripada Abu Daud kita kena buang, sebahagian daripada Tirmizi kita tolak tepi, sebahagian daripada Ibnu Majah kita kena tolak pergi. Jadi apa yang dilakukan oleh Syekh Albani kat situ jelasnya sesuatu yang merugikan umat Islam. Dia kalau dia buang hadis dhaif, kan ulama sebahagian dia buat tajuk tarajim, terjemah kitab, terjemah hadis, kemudian hadis. So kalau dia buang hadis yang mana hadis tu dhaif dengan tajuk-tajuk sekali hilang. Jadi makna penyusunan asal tujuannya dah hilang habis lah. Betul. Jadi itu yang kita kata jenayah yang berlaku. Betul. Yang tidak diamalkan oleh ulama dulu. Jadi orang Melayu sekarang yang kita tengok pun ada juga dia buat macam hadis dhaif dan palsu dalam masyarakat. Jadi macam dhaif dan palsu dua-dua tak boleh amal. Tapi dia selalu guna hujah. Hadis sahih ni banyak. Amal hadis sahih, pasal apa nak amal hadis dhaif? Itu apa jawapan Ustaz? Jawapan kita mudah je Ustaz. Macam kita khabarkan tadi mula-mula sekali. Kita ikut ulama kita. Ya. Kita ikutlah Imam Bukhari. Kita ikutlah Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Kita ikut imam kita Imam Syafi'i. Kita ikut Imam Malik. Semua nama-nama yang saya sebutkan tadi, adakah mereka membawa pemikiran hadis sahih kan banyak. Ya. Buat apa nak hadis dhaif ni? Dibawa tak pemikiran macam tu? Ada. Kalau Imam Bukhari bawa pemikiran macam tu, takkan ada adabul mufrad itu. Itu yang dia buat. Takkan ada Sunan Abu Daud pun takkan ada, Nasai pun ada, Ibnu Majah pun ada. Kenapa Imam Muslim tidak hanya mengumpulkan sahih saja? Kenapa Imam Tirmizi tidak hanya mengumpulkan sahih saja? Kenapa Imam Nasai, Ibnu Majah tidak mengumpulkan sahih saja? Kerana mereka memahami ada kalanya hadis dhaif itu juga diperlukan. Ada peranan dia. Ada peranan dalam ruang tertentu. Ruang fadail, itu satu. Ada peranan yang besar hadis dhaif ini untuk kita memahamkan hadis sahih. Contoh, saya nak bagi satu contoh Ustaz ya. Ya. Ada satu hadis sahih ni. Kita nak faham hadis sahih. Bukan hadis sahih. Apa-apa hadis yang kita nak faham, kita mesti satu ilmu yang kita kena ada, ilmu sebab wurud hadis. Ya. Kenapa Nabi sebut hadis tu? Tu ilmu sebab wurud hadis. Okay. Hadis ni sahih. Bila kita nak tahu sebab urut hadis ni, maka hadis yang menjelaskan sebab urut tu mungkin hadis dhaif. Ya. Kalau kita tolak hadis dhaif tu, kita tak dapat tahu kenapa hadis ini Nabi disebutkan. Ada peranan penting di situ. Itu kan. Jadi hadis dhaif ni peranan dia juga salah satunya membantu memahami hadis sahih, menerangkan hadis sahih. Sebab wurudul hadis ada kalanya hadis dhaif. Jadi dengan kepahaman yang besar macam ni lah, kita rasa ulama-ulama kita yang kita sebutkan nama-nama tadi, mereka tidak membakul sampahkan hadis dhaif tadi.
Itu ulama kita. Ulama mereka seperti Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim tetap menggunakan hadis dhaif. Ya. So sebenarnya kita boleh sebut fitnah ni datang daripada siapa? Kita macam saya katakan tadi, antara yang punca tersebar fitnah ni tadi Syekh Albani tadi itulah. Sebab beliau yang famouskan pandangan ni. Bila beliau membawa pandangan ni, okey, samakan dhaif dengan palsu. Beliau petik beberapa nama-nama ulama untuk menyokong pandangan ini. Antara yang beliau petik Imam Bukhari. Kita kata takkanlah Imam Bukhari tolak hadis dhaif. Macam mana nak buat? Ya. Ustaz, kitab Imam Bukhari lebih kurang ada 6 atau 7 kitab. Selain daripada Sahih Bukhari, semua kitab-kitab lain semua ada hadis dhaif. Macam mana kita nak mendakwa Imam Bukhari tolak hadis dhaif? Betul. Imam Muslim, memanglah Sahih Muslim tu mungkin tak ada hadis dhaif, tapi kitab-kitab Imam Muslim lain, Ya. Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Memang ada. memang ada. Jadi nama-nama yang dipetik oleh Syekh Albani, bila kita kaji balik, tak betul. Petik tu tak betul. Jadi satu dakwaan saja. Itu dakwaan daripada Albani lah. Tapi ada satu orang tokoh yang kita kata kenapa awak tolak hadis kan? So dia kata saya tak tolak hadis, tapi yang paling banyak tolak hadis Al-Bukhari. Al-Bukhari dia hafal ribuan hadis, tapi yang dia masukkan dalam sahih dia hanya beberapa ribu sahaja. Jadi maksudnya ada suatu sudut yang salah faham sebenarnya, yang mana Imam Bukhari ketika susun Sahih Bukhari, adakah benar seperti dakwaan orang ini yang kata tolak hadis? Pertikaian ini sebenarnya sangat menarik. Ya. Sebab saya yakin ramai juga yang tak faham konteks ni kan. Imam Bukhari pernah menyatakan, saya ni menghafal 100,000 hadis yang sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Daripada 100,000 hadis yang sahih tadi, beliau hanya memasukkan 9,000 hadis dalam Sahih Bukhari. So what happened kepada hadis-hadis yang lain? Puluhan ribu lagi. Daripada kacamata orang yang nak tolak hadis, dia katalah, tengok Imam Bukhari terima 9,000 sahaja. Puluhan ribu hadis yang lain Imam Bukhari tolak. Ini maksudnya dia tak faham metodologi Imam Bukhari. Hadis-hadis yang tidak dipilih oleh Imam Al-Bukhari untuk dimasukkan dalam Sahih Bukhari tidak semestinya bermakna Imam Bukhari tolak. Maksud saya, mungkin Imam Bukhari tak letak dalam Sahih Bukhari, tapi dia letak dalam kitab lain. Betul. Lepas tu, kalau kita tengok apakah tema Sahih Bukhari tu, kita nak tahu tema Sahih Bukhari, kita tengok nama dia. Nama sebenar kitab Sahih Bukhari, Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar fi ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Bukhari, pertama Imam Bukhari hanya pilih hadis yang marfu' sahaja. Satu hal pula, kita nak belajar mustalah hadis. Hadis marfu' ni bondo Hadis marfu' adalah hadis yang hanya merupakan kata-kata Nabi sahaja. Itu dipanggil hadis marfu'. Ada namanya hadis mauquf, kata-kata sahabat. Ada namanya hadis maqtu', kata-kata tabi'in. Bila kita kata Imam Bukhari menghafal 100,000 hadis, yang Imam Bukhari masuk dalam Sahih Bukhari hanya hadis marfu'. Jadi hadis mauquf dengan maqtu' walaupun sahih, tapi dia tidak memenuhi syarat Sahih Bukhari, maka tak masuklah. Takkan sebab Imam Bukhari tak masuk dalam Sahih Bukhari Dikira tolak. kita kata dia tolak. Tak kena lah benda tu. Dia tak faham. Itu satu. Kedua, metodologi Imam Bukhari untuk letak dalam sahih beliau adalah hadis yang kita kata sahih yang paling sahih. Jadi hadis tu kalau walaupun sahih tapi ada sikit-sikit yang tak kena pun, Imam Bukhari tak masukkan dalam Sahih Bukhari. Bukan bermakna dia tolak. Kan? Kita Imam Bukhari letakkan syarat yang keras untuk kitab Sahih Bukhari.
Tidaklah bermakna apa yang tak diletakkan dalam kitab itu Imam Bukhari tolak. Ada tak Imam Bukhari cakap yang hadis lain dia tak pakai? Tak ada kan? Tak ada. Jadi orang yang mendakwa tadi, yang dia kata Imam Bukhari banyak tolak hadis, sebenarnya dia tak faham metodologi Imam Bukhari untuk mengarang Sahih Bukhari. Okey. Itu masalah kalau tak ambil daripada orang-orang dalam bidang hadis lah. Betul Ustaz. Satu lagi yang selalu digunakan hujah oleh geng-geng yang anti hadis ni, dia kata kalau ikutkan ulama' kata macam Imam Bukhari kata 100,000, 200,000 hadis dia hafal, ada sebahagian sampai 1 juta hadis. Dia kata kalau ikut dengan umur Nabi dilantik sebagai Rasul 40 dengan umur meninggal, mustahil nak keluar hadis banyak-banyak macam tu. Ini hujah sebahagian. Jadi sebenarnya apakah yang menyebabkan hadis itu jadi banyak, dan sebenarnya berapa bilangan hadis yang signifikan yang diamalkan di dalam perundangan dalam pelbagai bidang agama? Sebenarnya Ustaz, bila kita tengok imam-imam seumpama Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengaku menghafal ratusan ribu hadis. Ya. Maka ada kalanya kita terfikir macam Ustaz cakap tadilah, adakah dalam tempoh Nabi SAW memang Nabi berjaya menyebut sampai beratus ribu hadis? Ini satu persoalan yang mungkin bermain dalam kepala setengah orang. Jawapan dia mudah saja. Kita nak fahamkan apa yang dimaksudkan oleh para ulama, kami menghafal ratusan ribuan hadis. Okay. Yang dimaksudkan mereka menghafal ratusan ribuan hadis itu adalah setiap satu matan boleh jadi memiliki beberapa sanad. Contoh, hadis innamal a'malu binniyat. Imam Bukhari menghafal hadis innamal a'malu binniyat tetapi melalui 10 sanad. Maka di sisi Imam Bukhari dia telah menghafal 10 hadis. Memanglah matannya satu tapi sanad banyak. Orang yang meriwayatkan tu berbeza-beza. Berbeza-beza. Ada satu hadis ni sanad 20. Ya. Ada satu hadis ni sanad 7. Ada satu hadis contoh apa ni, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Mutawatir. Daripada 70 orang sahabat, berpuluh-puluh tabi'in. Jadi di sisi ulama, kalau dia hafal hadis ni dengan semua sanad-sanad tu, maksudnya dia dah hafal 300-400 hadis. Matan memang satu, tapi sanad banyak. Jadi kalau kita kata Imam Bukhari menghafal 300 hadis, maksudnya 300 sanad yang berbeza mungkin untuk matan yang sama. Okey. Sebab itu jadi jumlah je banyak macam tu. Bukan maksud 300 matan tu. Mungkin matan satu tapi sanad 10. Macam tu lah. Kalau macam tu, kalau katalah Imam Bukhari kata, saya hafal, macam Imam Bukhari kata 100,000 hadis yang sahih. Kalau kita sajalah buat kira-kira sikit, satu hadis yang satu matan Imam Bukhari hafal tu ada 10 sanad. Maksudnya 100,000 hadis yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari adalah 10,000 hadis. Dengan setiap satu hadis tu tadi ada 10 sanad. Jadilah 100,000. Signifikan tak? Signifikan tak Imam Bukhari menghafal 10,000 matan tapi dengan 100,000 sanad? Itu signifikan. Very rational benda tu kan? Ya. Okey, jadi itu yang orang tak perasan. Dan sebenarnya itu yang Ustaz dah sebut awal lagi. Punca awalnya adalah dia tak ambil hujah daripada para ulama. Dia ambil hujah daripada orang yang membangkang. Jadi kita nak habis dah sebenarnya. Tapi ada beberapa benda yang terdetik pada fikiran saya. Kalau kelompok yang kita kata gini, kita kata 4 sumber hadis, 4 sumber agama, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jadi kelompok anti hadis ni dia dah buang Al-Quran secara tak langsung dan secara langsung buang 3. Ada kelompok lain pula dia kata dia nak amal Al-Quran, hadis.
Jadi kalau itu kelompok Quraniyun, ada pula kelompok yang nak, oh kami nak Al-Quran dan hadis sahaja. Apa yang tak sabit daripada Al-Quran dan hadis tak boleh, bid'ah dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz yang ni pula? Dan dia sebenarnya macam kita khabarkan tadi. Kalau kita betul-betul pegang dengan manhaj para ulama, semua benda boleh selesai. Betul. Kan? Bila datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, of course lah beliau mahir dalam Quran daripada hujung ke hujung. Dan of course lah Imam Syafi'i dah kolokai hadis apa semua. Ustaz tahu kolokai apa Tak Ustaz? tahu tu. Orang ni 9 je tahu. Berkerut Orang saya nak tahu tu. Dia dah selesai. Semua hadis dia dah selesai. Kalau tak, takkanlah beliau dikenali sebagai Nasirus Sunnah. Betul. Tapi pada masa yang sama, beliau menghasilkan satu ilmu nama dia ilmu usul fiqh. Kenapa Imam Syafi'i tidak berpegang dengan Quran Sunnah semata-mata? Kenapa Imam Syafi'i menghasilkan usul fiqh? Kerana di sana ada perkara-perkara yang diperlukan untuk nak pegang dengan Quran Sunnah. Ada alat-alat untuk kita ni nak pegang dengan Quran Sunnah. Kalau kita gambarkan Quran Sunnah ini adalah satu lautan yang dalam. Mana mungkin orang nak terjun dalam lautan yang dalam itu tanpa alat pernafasan. Memang mati lomeh lah dia. Ya, ya. Ini semua nak terjun dalam tu, dia tak reti berenang dan tak ada alat oksigen. Memang meninggal. Betul. Macam itulah gambarannya. Memanglah kita nak pegang Quran dengan sunnah, tapi alatnya kita ada tak? Kalau tak ada alat alat ni lah dipanggil alatul ijtihad. Penguasaan bahasa Arab, penguasaan usul fiqh, penguasaan itu dan ini. Kita belajar usul fiqh lah kan. Bila kita tak ada alat-alat ini, maka kita dipanggil muqallid. Muqallid ni maksudnya kita ambil sahaja hukum hakam yang telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Sebab mereka ada alat-alat itu, dia dah rumuskan Quran Sunnah itu, dikeluarkan hukum. Dikeluarkan hukum. Jadi kita ambil hukum ni tau. Kita ambil hukum ni, selesailah. Nak juga pegang Quran Sunnah boleh dengan syarat ada alat. Ada tak alat tadi? Orang yang mendakwa nak pakai Quran Sunnah sahaja ni, nak tanya, ada tak alat ni? Kalau tak ada, tak boleh. Kalau ada, silakan. Ini orang yang confirm tak reti bahasa Arab. Kalau kita tanya kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam ni alif lam apa? Oh, ni dah tu. Lil ahdi ke? Listighraq ke? Lil ahdi li zihni ke? Dalam ilmu nahu, alif lam itu ada macam-macam jenis. Itu kalau tak dapat kolokai, jangan cerita nak pegang Quran Sunnah. Baru alhamdulillah alif lam tu tak reti. Wow, kan contohnya wow dalam Quran berapa banyak wow. Wow dalam ilmu nahu ada 18 makna. Macam mana nak tentukan wow tu apa wow yang mana satu? Inilah kita panggil alatul ijtihad. Kita tak ada alat tu, kita follow orang yang ada alat itu, iaitu imam-imam kita. Satu dakwaan yang saya rasa cukup jelek, minta maaf nak sebut ya, adalah bila orang tanya kat kita, nak ikut Quran Sunnah ko, nak ikut Imam Syafi'i. Ya. Orang macam ni, kalau kita elok cokik ya dia. Ekstrim pula jadi. Tak pasal-pasal masa mahkamah dah. Itulah. Sebab bila ditanya soalan macam tu, nak ikut Quran Sunnah ko, nak ikut Imam Syafi'i, this indirectly dia nak mencerca Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i tak ikut Quran Sunnah. Nak ikut Imam Syafi'i ko, nak ikut Quran Sunnah? Jawapan saya ikut Imam Syafi'i kerana Imam Syafi'i ikut Quran Sunnah. Ko Imam Syafi'i ikut Bible. Ko Imam Syafi'i guna benda lain. Imam Syafi'i lah yang betul-betul faham Quran Sunnah. Betul. Daripada saya ikut Quran Sunnah dan saya dalam keadaan tak faham sebab bahasa Arab pun dapat E dalam SPM, baik saya ikut orang yang betul-betul faham Quran Sunnah, iaitu imam-imam kita. Jadi dakwaan nak ikut Quran Sunnah secara direct,
boleh untuk orang yang ada alat. Yang tak ada alat, ikutlah orang yang ada alat. Wallahu a'lam. Itu biasa dakwaan daripada orang-orang yang belajar bidang hadis lah. Dan ustaz pun belajar bidang hadis. Saya pun ada ambil sikit lah bidang hadis. Tapi kita dengar orang-orang yang keluarkan slogan-slogan nak ikut Al-Quran, ikut hadis, seolah-olah mempersoalkan imam-imam mazhab ni. Mereka ni adakah nak membawa suatu perkara yang berbeza dengan apa yang telah dibawa oleh imam-imam mazhab kita? Sehingga sebahagian perkara yang ulama', sebab tu ustaz kata bila dah ada ijtihad, dah keluarkan hukum, maka hukum ulama' keluar talafuz niat sunan, ataupun hukum ulama' keluar talqin digalakkan dan sebagainya. Dia pergi pula, ada tak Nabi buat? Kan? Ada orang awam suka sangat dengan penghujahan macam ni. Orang awam suka sangat. Jadi orang awam kata, siapa yang buat tahlil kepada Nabi? Ataupun siapa yang talqin kepada Nabi? So dia jadi satu gaya pemikiran yang berbeza dengan bagaimana kita memahami hukum. Jadi ini apa komen Ustaz dalam bab ni? Saya tengok bila kita memahami sistem pengeluaran hukum, perundangan syariat Islam, kita lihat macam mana para ulama mengeluarkan hukum daripada Quran, daripada hadis, kita akan mendapati banyak isu-isu yang ditimbulkan. Jawapan dia memang dah ada. Tinggal lagi hanya kerana jawapan tu tidak sampai kepada setengah orang, maka dia bantai. Contoh, kita selalu dengar, dia kata, okey, contoh, ada tak Nabi suruh baca Yasin malam Jumaat? Saya daripada kecil, saya dengar Nabi tak suruh baca Yasin malam Jumaat. Jadi tak payah baca, bid'ah. Tak boleh kita baca Yasin pada malam Jumaat sebab Nabi tak suruh baca. Bila dah tua-tua bangko macam ni kan, jumpa ada hadis yang Nabi khabar siapa baca Yasin pada malam Jumaat, sekian-sekian kelebihan dia. Imam Suyuti sebut hadis ni dalam kitab beliau. Jadi kita kata bukan tak ada dalil, tak sampai dalil itu. Okay. Tidak diwar-warkan. Masalah talqin. Ada seorang ulama besar daripada Morocco, Sayyidi Abdul Aziz Al-Ghumari. Beliau mengarang satu kitab, Nailul Ajr fi Sunniyati Talqin fil Qabr. Hadis ada, pandangan mazhab, ompek mazhab ada. Beliau kutip pandangan Imam Nawawi daripada Kitabul Azkar bahawa boleh buat talqin sebelum menanam mayat. Bila kita jumpa, kita baca kitab ni, kita pun kata, yang sebelum ni dendongan tak ada dalil ni, kenapa boleh timbul benda-benda macam tu? Ada je dalil, ada je pandangan Imam Nawawi, ada je ulama dah clearkan benda tu. Apa lagi masalah? Kembali kepada apa yang saya sebut tadi, kita kalau ikut ulama kita kan, semua selesai. Betul. Bila kita tak ikut ulama kita kan, nah itu yang huru-hara tu. Betul. Saya nampak benda yang paling besar yang menimbulkan semua fitnah, semua kerosakan yang kita bincangkan sekarang ni adalah meninggalkan kepercayaan pada para ulama. Ya, betul. Ibarat kata doktor kata awak ni kencing manis kena kerat kaki. Tak payah kerat, tahap macam ni tak payah kerat. Last sekali dengan dia binasa. Jadi ini yang kita kata berpegang dengan para ulama. Dan berdasarkan kesimpulan ustaz tadi, maknanya jelas yang kita kata orang yang selalu kritik ni kadang-kadang tak sampai lagi ilmu pada dia. Tapi awal lagi dia duduk depan, dia duduk bercakap, dia berhujah. Maka sebab itu talqin dipertikaikan, kunut subuh dipertikaikan, tabarruk. Tabarruk ni satu benda yang agak besar sehingga orang-orang yang peringkat elit dan sebagainya kata buat apa tabarruk? Tabarruk. Okay. Ambil berkat. Jadi isu-isu ni sampai orang-orang yang moden zaman sekarang ni kata tabarruk ni apa, macam menganggap orang ni suci, menganggap orang ni baik, menganggap orang ni lebih. Kita manusia sama-sama ada dosa. Jadi itu yang menjadi persoalan yang seterusnya. Jadi sebab itu untuk siri yang akan datang di podcast Al-Bayan ni kita akan bincang isu itu Ustaz.
Cuma sebelum kita nak tutup, akhiri Ustaz Ustaz bagi ada saya komen. 1 minit boleh? Boleh. Memang nak bagi ni. Tentang masalah tabarruk ni kan. Ha. Saya penjelasannya saya suka sampaikan kepada masyarakat. Saya kata macam ni. Sobona tuntutan kepada setiap seorang yang lahir kat permukaan bumi ini, dia mesti kena bertabaruk dengan orang lain. Oh, ya. Mana dalil? Ha. Setiap bayi yang lahir, antara sunnah ke atas dia adalah tahnik. Ya, betul. Dapat baby, sunnahnya kita bawa baby tu kat orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang baik. Baik apa? Orang alim, orang soleh tu dia akan makan buah kurma. Lepas tu buah kurma tu dia akan letak dekat bibir budak tu. Ini adalah sunnah sabit dalam sunnah, memang Nabi pernah buat. Ulama bila menghuraikan apakah hikmah kepada tahnik, mereka menyatakan supaya benda pertama yang masuk dalam perut baby yang baru lahir ke dunia ni, pertama buah kurma yang berkat, yang bercampur dengan air liur orang soleh yang berkat. Itu yang kita diajarkan sejak kecil. Benda pertama nak masuk dalam badan, buah kurma yang berkat, bercampur dengan air liur orang-orang yang berkat. Apa hal dah besar tu, tiba-tiba tolak pula berkat dengan orang soleh. Kalau macam tu, dia dah rasa dah benda tu. Jadi itu bukti kan, itu dalil, itu hadis. Oh, zaman sekarang orang macam ambil air minum daripada bekas minum para ulama, dia kata tu minum ludah orang. Jadi mempertikai. Padahal tahnik itu adalah perkara yang hampir sama, iaitu kurma yang telah dikunyah untuk diupacara, kita kata belah mulut bayi. Tapi yang saya, sebab Ustaz buka isu tahnik ni, tahnik memang maklum diamalkan di Malaysia. Di belah-belah KL tu agak kurang. Saya kata tahnik tak? Tahnik saya buat sendiri. Jadi ayah dia buat lah, tak apalah. Kita tak nak bincang lah itu. Cuma di negara Arab ataupun di Mesir tempat Ustaz belajar, tahnik ni masih diamalkan? Setakat pemerhatian saya selama hampir 10 tahun kat Mesir, tahnik itu diamalkan. Ya. Bila kita pergi mengaji dengan syekh kan, kita tengok lepas habis belajar je, orang Arab akan bawa baby. Orang Arab lah, bukan orang Asia. Orang Asia pun ada, orang Arab pun ada. Bawa baby, disapu. Dan tapi yang saya nampak, kebiasaan orang yang bawa ni orang yang mengaji. Orang Arab tapi dia belajar. Ya. Maksudnya, bila dia ada ilmu, dia tahu tahnik ni sunat, maka dia bawa lah. Kita kalau kat Malaysia, ada orang tak pernah belajar pun pasal tahnik, memang dia takkan bawa sebab dia tak tahu benda tu. Ya. Tapi orang kalau pergi mengaji, belajar, macam malam ni orang datang dengar apa tahnik kan, mungkin dia tahu lepas ni dia akan bawa lah. Betul. Jadi tahnik itu sabit dengan sunnah. Kan? Jadi kalau orang buat ke tak buat ke, sunnah itu tetap sabit. Okey, alhamdulillah. Jadi setakat itu dahulu, kita pun dah terlebih daripada masa yang dijangkakan. Kita akan bincang topik tabarruk ni secara khusus pada siri yang akan datang 23 Ogos di Masjid Lengging, insya-Allah bersama dengan Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, yang merupakan satu tajuk yang amat penting untuk dibentangkan kepada orang ramai, untuk orang tahu bahawa tabarruk adalah amalan yang telah diamalkan oleh salafus soleh kita sejak dulu, dan kita mewarisi amalan-amalan ini kerana ianya adalah sunat. Jadi setakat itu dahulu podcast Al-Bayan Anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Bertemu pada sesi akan datang atau siri akan datang, insya-Allah. Terima kasih Ustaz kerana hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.